Okey, untuk lembaran kerja 4, muka surat 4 ataupun lembaran kerja 4, pastikan seperti biasa tulis nama, kelas dan tarikh. Okey, masih lagi di tema 1 inquiry dalam sains, iaitu tentang kemahiran proses sains ataupun singkatan ialah KPS. Okey. Jadi dekat sini ialah tentang inference. KPS yang seterusnya inference. Okey, inference ni seperti biasa kamu pun dah tahu ya, inference ni adalah sebab terhadap pemerhatian. Jadi inference pemerhatian dengan inference ni dia macam adik-beradik. Dia berdua berganding. Kat pemerhatian dia ada inference tu adalah sebab kepada pemerhatian yang kita tengok. Okey. Jawab soalan berikut. Okey, nombor 1, nyatakan maksud membuat inference. Apa yang dimaksudkan dengan membuat inference ni? Ini ada dalam nota yang cikgu bagi pun ada, dalam video pun ada. Okey. Jadi dekat sini jawapannya ialah, kamu semak ya. Okey. Nyatakan maksud membuat inference. Okey, jadi jawapannya ialah membuat kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Okey, cikgu ulang. Okey, membuat kesimpulan awal yang munasabah untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Okey, itu maksud inference. Okey, yang seterusnya. Rajah di bawah menunjukkan satu situasi. Rajah di bawah menunjukkan suatu situasi. Okey, kemudian dibagi gambar. Okey, ini soalan gabungan gambar dan petikan. Ya, okey, bentuk-bentuk. Lepas ni kita juga akan belajar tentang bentuk-bentuk soalan. Kita tengok gabungan bentuk soalan. Okey, ini adalah tentang bentuk soalan gambar, bagi gambar. Okey, kalau kita tengok gambar tu, gambar seolah-olah seorang murid yang sedang demam. Okey. Itu andaian kita lah, andaian siapa yang melihat. Ya, sebab dia tak bagi tahu, dia bagi tahu situasi. Kalau kita tengok macam ini, murid yang sedang demam lah ataupun sakit. Okey. Jadi dekat sini soalannya, nyatakan satu inference berdasarkan situasi dalam rajah di atas. Okey, apa sebab budak tu terbaring di atas katil, kemudian ada tuala di atasnya, kemudian dia ada mengemam sesuatu di mulut. Itu pandangan pemerhatian, kita buat pemerhatian. Okey, jadi apa inference-nya? Jadi jawapannya ialah budak lelaki itu demam. Jawapannya, cikgu ulang, budak lelaki itu demam. Okey, kemudian B, soalan B. Berikan satu justifikasi bagi inference kamu. Okey, ini maksud ini ialah jenis soalan berkait. Sebab apa berkait? Dia tanya soalan berdasarkan jawapan kamu di A. Okey, berikan satu justifikasi bagi inference kamu, inference yang dekat atas. Okey, biasanya kalau soalan ini kamu salah soalan A, soalan yang A, inference tu, soalan atas, kamu automatik akan salah soalan B, ataupun automatik dia tak kira dalam penandaan kertas, dia tak kira, walaupun betul tak dapat markah, sebab ini adalah soalan berkait, refer question. Berikan satu justifikasi bagi inference kamu di atas tu. Ni soalan ni, jenis macam ni kena hati-hati. Sebab bila kamu salah yang di atas, automatik dia akan salah, dia tak kira. Walaupun jawapan kamu tu betul. Yang seterusnya. Sebab dia soalan berkait. Okay, apa dia justifikasi? Justifikasi ni ialah bukti kukuh yang kamu nyatakan inference tentang gambar ni. Okay, apa yang kamu nanti kalau inference kita tahu sebab. Sebab kenapa murid tu dia terbaring ni, sebabnya dia demam. Okey, budak lelaki tu demam, sebabnya budak lelaki demam. Jadi apa justifikasi yang menyebabkan kamu bagi tahu inference budak lelaki tu demam? Bukti kukuh. Bukti kukuh tentang alasan. Jadi jawapannya ialah terdapat kain pada dahi dan termometer di dalam mulut budak lelaki itu.
Okey, cikgu ulang. Terdapat kain pada dahi dan termometer di dalam mulut budak lelaki itu. Okey. Jadi itu jawapan untuk kemahiran proses sains membuat inference ya. Okey, untuk lembaran kerja 4. Okey, itu cara nak jawab justifikasi lah. Nanti kita kemudian dia lagi satu, dia bergantung kepada soalan. Dia ada macam-macam dalam sains ni. Bila kita dah jumpa pelbagai bentuk soalan, baru kita dapat tahu situasi cara kita nak menulis ayat. Okey, sampai sini saja.